Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Zudiana Izlin binti Zulhilmi dari Agenda CTU akan melaporkan mengenai isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting bagi mengubah sesebuah negara ke tahap yang lebih baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan kepercayaan agama. Secara umumnya, pendidikan membawa maksud pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang disampaikan melalui usaha sistematik oleh sekumpulan masyarakat dalam perkembangan potensi individu. Dari pandangan Islam pula, pendidikan adalah satu pelajaran dari segi kognitif, jasmani dan rohani untuk melahirkan insan yang berperi kemanusiaan. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan salah satu usaha yang sistematik dilakukan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan bagi memperkembangkan potensi diri dan masyarakat. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Istilah masyarakat digital pula merupakan gambaran suatu keadaan masyarakat yang pola interaksinya sangat dipengaruhi oleh keberadaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat digital juga dapat diertikan sebagai hubungan antara manusia yang berlaku melalui teknologi dengan menggunakan jaringan internet dan media atau platform tertentu seperti Telegram, WhatsApp, Google Meet dan sebagainya. Pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 3 tahap iaitu sebelum kemerdekaan, era penjajahan dan selepas kemerdekaan. Sistem pendidikan sebelum kedatangan British banyak dipengaruhi oleh adat resam dan budaya masyarakat tempatan. Pendidikan tradisional ini sering diajar oleh ibu bapa atau ahli agama kepada kanak-kanak untuk membentuk perkembangan mereka dalam pendidikan. Antaranya ialah pendidikan agama Islam kepada orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam yang melibatkan kitab suci Al-Quran dan juga hadis. Guru-guru agama akan mengajar perkara seperti mengira, menulis jawi, tajwid, fardu ain, rukun Islam dan sebagainya. Selain dari pendidikan agama, pendidikan tidak formal juga telah diajar oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Ini juga termasuk dalam pelajaran awal bagi seni mempertahankan diri, bidang kraftangan, bidang pertanian, perburuan dan sebagainya. Sewaktu zaman penjajahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan budaya pendidikan Inggeris. Pihak British telah memperkenalkan 5 sistem pendidikan sekolah iaitu Sekolah Vernakular Inggeris, Melayu, Cina, India dan Sekolah Agama. Sistem pendidikan vernakular yang diperkenalkan oleh pihak British menyebabkan terbatasnya komunikasi antara 3 kelompok besar di tanah Melayu yang melibatkan kaum Melayu, Cina dan India. Hal ini demikian kerana masyarakat tidak berpeluang untuk berinteraksi antara satu sama lain disebabkan oleh perbezaan pendidikan yang telah mereka pelajari. Setelah negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pendidikan juga telah berubah. Mereka mewujudkan peluang pendidikan kepada kanak-kanak dan hasrat tersebut dapat dicapai dengan adanya Ordinan Pelajaran 1957. Oleh hal yang demikian, terbuktilah kerajaan menunjukkan dan mengakui bahawa pendidikan merupakan satu hak asasi kepada semua penduduk di negara Malaysia. Dapat dilihat pada masa kini, pendidikan telah diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara, wujudnya proses pembelajaran baru yang diperkenalkan kepada pelajar untuk meneruskan pembelajaran setelah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Muhammad Fairuz Jaafar, konsep pembelajaran baru yang diperkenalkan ini dikenali sebagai e-pembelajaran yang merupakan pengaruh dan bahagian penting dalam proses perubahan dalam pendidikan secara tradisional ke dalam bentuk maya. Oleh hal yang demikian, kebanyakan universiti tempatan sama ada awam ataupun swasta termasuk sekolah di Malaysia telah menggunakan kaedah pengajaran secara digital semasa penularan wabak COVID-19. Walaupun penyelidik membahas bahawa penggunaan digital ini dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat,
Tetapi rata-rata golongan muda telah menyalahgunakan kemudahan tersebut. Jadi, isu ini telah diketengahkan untuk mengetahui apakah faktor, kaedah penyelesaian dan juga impak kepada isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Soalan-soalan saya akan dijawab oleh 3 orang yang berjawatan tinggi, iaitu Puan Izzatul Nadia yang merupakan pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan, Cik Sharifah Erina, penolong pengarah pendidikan negeri Johor dan salah satu pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Puan Ainatul Syafiqah. Jadi, marilah kita teruskan dengan persoalan bagi faktor untuk permasalahan ini. Terima kasih kepada Cik Zudiana. Jadi saya akan menjelaskan serba sedikit faktor wujudnya permasalahan pendidikan masyarakat digital dari 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Pertama sekali kita akan lihat dari aspek politik, iaitu masalah pendidikan dalam masyarakat digital wujud kerana berlakunya jurang digital antara bandar dan luar bandar. Setakat yang kita tahu, isu jurang digital antara bandar dan luar bandar sebenarnya bukanlah perkara yang baharu di Malaysia. Malah walaupun banyak aduan daripada segelintir pihak, isu tersebut tidak mendapat perhatian yang meluas. Ini kerana mereka sudah selesa dengan sistem PDP bersemuka. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 memaksa peningkatan keseluruhan dalam pendidikan digital untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam bilik darjah. Selain itu, kawasan capaian internet yang rendah dan tidak stabil juga dapat mengakibatkan pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana berdepan dengan capaian internet yang tidak memuaskan. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat masalah lokasi geografi, bukit dan sebagainya sehingga pelajar tidak dapat mengakses internet dengan pantas. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, hal ini kerana selain lokasi geografi, terdapat kekurangan menara telekom yang menjadi faktor kekurangan capaian internet di beberapa bahagian negara. Malah ketika Malaysia menuju ke arah negara berpendapatan tinggi dengan pelbagai kemudahan bertaraf dunia, capaian internet dan liputan telekom masih lagi lemah dan ketinggalan berbanding dengan negara-negara jiran. Seterusnya dari aspek ekonomi pula, pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT memainkan peranan penting dalam membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara maju. Namun begitu, kos untuk mendapatkan perisian komputer asal, penyelenggaraan dan peralatan terlalu tinggi untuk pihak sekolah dan waris yang tidak berkemampuan. Kerja penyelidikan selalunya memakan masa yang terlalu lama. Oleh itu, kos yang tinggi diperlukan dari segi penyelenggaraan sistem, tenaga kerja, peralatan tambahan dan perkakasan yang diperlukan. Ini adalah salah satu faktor yang mempunyai masalah pendidikan dalam masyarakat digital. Yang kedua, isu persekitaran yang tidak kondusif jarang diluahkan kerana kebanyakan kita lebih mementingkan isu berkaitan kekurangan gadget, liputan internet yang rendah, beban kerja yang tinggi dan waktu mengajar yang panjang. Kesemua faktor ini jika dimasukkan secara tidak sedar sebenarnya boleh mempengaruhi pembentukan moral, disiplin dan kesihatan fizikal pelajar. Pada masa yang sama, kerajaan tidak mengambil berat terhadap isu tersebut sehingga membawa kepada kerosakan dalam pendidikan. Isu ini memberi impak yang besar kepada pelajar kerana mereka tidak mempunyai akses kepada persekitaran yang selesa dan menyebabkan kesihatan pelajar menjadi lemah. Selain itu, gangguan emosi juga boleh memberi impak yang besar kepada perkembangan seseorang pelajar terutamanya dari segi intelek, jasmani dan rohani. Justeru itu, kerajaan perlulah sedar akan pelbagai impak yang bakal menimpa pelajar sekiranya tidak mengambil serius isu ini. Dan yang terakhir sekali, saya akan menjelaskan dari aspek sosial di mana masalah pendidikan masyarakat digital ini sering berlaku kepada ibu bapa yang sering sibuk bekerja atau mempunyai masalah yang tidak dapat dielakkan dalam memahami kemajuan akademik anak. Ibu bapa yang kurang pengawasan terhadap anak-anak akan memberi impak yang besar kepada masa depan anak-anak mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak akan menyalahgunakan internet dengan cara yang tidak memberi manfaat kepada diri mereka sendiri.
Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa berada di sisi ketika anak menggunakan gadget dan peka dengan pelbagai teknologi terutamanya penggunaan telefon pintar dan komputer riba. Menurut Muhammad Khairi Haji Osman, beliau menyatakan bahawa keruntuhan akhlak dan gejala sosial yang semakin dibimbangkan oleh pelajar Malaysia mempengaruhi keberkesanan sistem pendidikan dalam membentuk kesopanan dan keberkesanan akhlak. Di Malaysia, kenaikan yang hampir setiap tahun berlaku adalah berkaitan dengan masalah sosial belia masa kini. Isu yang amat membimbangkan masyarakat ialah jenayah seksual dan penyalahgunaan dadah. Sebagai contoh, pada 2017, seramai 25,000 orang dilaporkan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara ini. Sementara itu, bagi kes kehamilan remaja yang belum berkahwin, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan sejumlah 3,600 kes pada 2016 dan jumlah kes telah meningkat sebanyak 4,000 pada 2017. Sekian sahaja daripada saya tentang faktor wujudnya permasalahan pendidikan masyarakat digital. Terima kasih kepada Cik Zu dan Agenda CTU. Assalamualaikum semua. Saya Cik Sharifah Erna binti Sam Adik. Amat berbesar hati dapat menyertai pada hari ini. Jadi, saya teruskan kepada perkara utama saya berada di sini, iaitu cara atau kaedah penyelesaian pendidikan dalam masyarakat digital. Sesi pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak yang bersekolah pula dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. Ini memberi peluang kepada pelajar dan guru untuk mempelajari cara mengguna teknologi dan aplikasi tertentu. Pengalaman sebegini pastinya akan menambah nilai kepada pelajar pada masa hadapan. Penggunaan teknologi yang meluas telah memberi kesan kepada jurang ketaksamaan terutamanya dari segi politik dan sosioekonomi. Oleh itu, teknologi seperti capaian internet dan sosial media memainkan peranan penting sebagai medium penerokan peluang politik dan sosioekonomi. Kekurangan akses kepada teknologi berkenaan sudah tentu akan merencatkan pembangunan yang ingin dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya, semakin baik akses kepada internet dan sosial, maka makin banyaklah peluang boleh diceburi oleh masyarakat digital. Selain itu, pendidikan politik harus diberi kepada generasi muda, terutamanya dengan pahaman politik yang lebih luas, etika, prosedur politik yang matang, analisis isu yang terkini, dan hal ini dapat menjadikan masyarakat cerdas atau melek politik. Mengingatkan situasi politik dalam ungkapan atau perkataan, tetapi keputusan berdasarkan asas politik memberi gambaran bahawa keputusan itu dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan bukannya matlamat atau kepentingan bersama. Kerajaan sedang dalam rangka pelaksanaan dasar pendidikan digital negara sebagai langkah ke hadapan untuk menyediakan generasi fasih digital. Menurut pengarah bahagian sektor sumber teknologi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, dasar itu mempunyai 3 tujuan utama, iaitu menyediakan generasi fasih digital, meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak kepentingan berkaitan pemimpin serta pengintegrasian teknologi digital dalam pendidikan. Kaedah penyelesaian dari segi ekonomi pula. Pertama, menyediakan prasarana internet dengan kelajuan yang baik. Kedua, pakej bantuan gadget pada kumpulan pelajar yang memerlukan. Ini kerana gadget bukan lagi satu kemewahan, malah kini menjadi satu kebutuhan untuk pelajar, terutamanya bagi mereka yang menggunakan gadget untuk belajar pada masa kini. Penyediaan kemudahan pembelajaran ini untuk kumpulan keluarga yang kurang bernasib baik dan kanak-kanak B40 agar mereka tidak tercicir daripada sekolah. Seterusnya, penyelesaian untuk aspek sosial dengan cara mengadakan sebuah kempen yang mempromosikan pendidikan secara digital. Kempen ini secara meluas dan besar-besaran, terutamanya di sekolah dan di universiti. Kempen yang diadakan oleh pihak swasta maupun pihak kerajaan dapat menyedarkan masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mempromosikan pendidikan secara digital di Malaysia. Kempen-kempen yang dilakukan haruslah dibuat secara berterusan. Akhir sekali, menambah kemahiran sosial termasuk berkemampuan memahami bahasa tubuh serta boleh membawa kepada kejayaan dalam menambah kemahiran sosial. Kerana komunikasi bukan lisan bertanggungjawab sehingga 60% daripada makna komunikasi interpersonal. Oleh itu, memberi perhatian kepada bahasa badan daripada orang lain dan keupayaan untuk membaca isyarat tersebut dengan berkesan adalah kemahiran yang sangat berguna. Dengan sedikit perhatian, masyarakat boleh belajar membaca bahasa badan dengan lebih tepat dengan latihan yang mencukupi. Membaca bahasa badan yang akan juga menjadi keupayaan semula jadi dalam masyarakat digital. Sekian daripada saya, terima kasih.
Terima kasih Cik Zudiana. Antara implikasi terhadap permasalahan pendidikan masyarakat digital dari sudut politik, wujudnya jurang pencapaian pendidikan digital antara penduduk bandar dan luar bandar. Apabila pendidikan kini diperkenalkan dengan satu kaedah baru, di mana semua pembelajaran dan pengajaran perlu dilakukan secara atas talian, semua pelajar di Malaysia perlu menyediakan kemudahan teknologi yang boleh diakses melalui sebuah jaringan internet untuk mengikuti pembelajaran secara digital di rumah. Walau bagaimanapun, satu isu jurang digital telah dilaporkan iaitu kurang 20% kawasan luar bandar berdepan masalah dengan capaian internet lemah atau berstatus merah di seluruh negara. Manakala adalah lebih parah di Sabah dan Sarawak apabila lebih 50% pelajarnya tidak akses internet yang diperlukan bagi pembelajaran dalam talian. Kebanyakan penduduk di bandar tidak berhadapan dengan masalah capaian internet yang diperlukan dalam pembelajaran secara digital, tetapi sebaliknya, penduduk di luar bandar agak sukar untuk mendapatkan capaian internet yang baik dan tidak berpeluang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang secukupnya melalui kaedah yang baru dibangunkan ini. Keadaan ini tentunya akan mewujudkan jurang pencapaian pendidikan digital di antara penduduk bandar dan luar bandar. Jika talian internet terus terganggu, masalah ini akan menyebabkan para pelajar di luar bandar yang mengikuti proses pembelajaran secara dalam talian terus ketinggalan dan mula berputus asa. Hal ini demikian kerana mereka hendak ingin membuat satu bahan pembelajaran dan ia akan memakan masa yang agak lama. Hal ini menyebabkan pelajar kurang bersemangat untuk belajar dan untuk memahami apa yang telah diajar oleh pengajar mereka. Ini akan mengakibatkan mereka mula berasa bosan untuk belajar dalam talian dan akhirnya mereka akan jauh ketinggalan berbanding belajar di kawasan bandar. Keadaan ini tentunya akan memberi kesan yang tidak baik dari segi kestabilan politik sekiranya masalah ini tidak diberikan perhatian yang lebih serius. Dari sudut ekonomi, pelajar kurang berkemampuan tidak dapat pendidikan yang secukupnya. Untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian, seseorang pelajar hendaklah menyediakan segala peralatan teknologi seperti telefon pintar, komputer riba ataupun tablet dan juga modem yang boleh disambungkan ke internet. Walau bagaimanapun, segala kemudahan tersebut memerlukan pembelanjaan yang agak besar dan agak sukar untuk disediakan oleh golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Mungkin bagi pelajar yang berkemampuan, ianya bukanlah satu cabaran. Tetapi sebaliknya, bagi pelajar yang kurang berkemampuan, ianya adalah cabaran yang besar bagi mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada masa kini. Di samping itu, lebih buruk lagi, masih terdapat pelajar yang kurang berkemampuan di negara ini tidak dapat meneruskan pembelajaran secara digital kerana masih belum memiliki kemudahan teknologi walaupun sebuah telefon pintar. Menurut kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara dalam talian yang dilaksanakan oleh KPM antara 28 Mac hingga 2 April 2020, sebanyak 36.9% murid tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Jadi bagi golongan yang berpendapatan rendah yang diketahui sememangnya begitu terkesan sepanjang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian, memandangkan setengah mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap. Justru itu, masalah ini akan menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti kelas secara digital dan akan memberi impak yang besar dalam kefahaman mereka dalam subjek yang sedang mereka pelajari. Perkara ini agak membimbangkan kerana pelajar yang kurang berkemampuan tidak dapat pendidikan secara baik disebabkan tidak mampu untuk menyediakan peranti dan membeli pelantara internet yang cukup. Justifikasinya, hal ini akan menyebabkan berlakunya polemik keciciran pelajar dalam kalangan golongan berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses pendidikan sepanjang pandemik COVID-19. Dari segi sosial, kualiti ilmu yang diperolehi akan berkurang. Dalam meneliti arus kemodenan ini, apabila teknologi semakin maju dan canggih di negara kita, akan berlakunya plagiat dan peniruan dalam kalangan pelajar. Hal ini akan menyebabkan kualiti ilmu yang diperolehi oleh mereka melalui pembelajaran di atas talian juga akan berkurang. Isu ini sering ditimbulkan ketika menjalankan peperiksaan secara digital kerana perkara sebegini tidak boleh dielakkan disebabkan segala tugasan dan peperiksaan dilakukan tanpa pengawasan daripada pihak pengajar secara bersemuka seperti apa yang dilakukan di dalam mengendalikan peperiksaan konvensional sebelum ini. Oleh hal yang demikian,
segala tugasan dan jawapan yang diberikan oleh pelajar dalam peperiksaan tidak dapat dipastikan bahawa ianya adalah benar-benar daripada hasil usaha pelajar itu sendiri. Sekiranya isu ini tidak diselesaikan, dimimbangi pelajar-pelajar yang lulus sesuatu kursus yang dijalankan secara atas salian tidak dapat pengiktirafan yang betul. Amat malang sekali sekiranya isu penipuan dalam melakukan tugasan dan peperiksaan tersebut benar-benar berlaku, tentunya matlamat asal untuk mendapatkan ilmu tidak akan tercapai. Sebaliknya, falsafah ilmu itu tidak dipandang serius kerana mereka merasakan bahawa ianya mudah dan tidak perlu memberikan usaha yang lebih untuk mendapatkan sijil atau ijazah yang melayakkan mereka mendapatkan kerja. Maka akan lahirlah masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan yang sebenar dalam bidang tugas yang mereka jawat. Dan ini tentunya akan menimbulkan masalah dalam pembangunan sesebuah masyarakat di negara kita. Sekian, terima kasih. Dengan apa yang dikatakan oleh ketiga-tiga jemputan kita, ia dapat memberi kesan terutamanya kepada generasi masa hadapan. Seterusnya dapat memperhebatkan sistem pendidikan negara secara khususnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sektor sumber dan teknologi kerana menerangkan tentang perkara yang mungkin dalam kalangan kita tidak mengetahui bahawa adanya satu bahagian yang sentiasa memikirkan bagaimana untuk mengintegrasikan dalam pencapaian anak-anak dan para pelajar dalam pendidikan supaya lebih baik. Bukan sahaja sekarang tetapi untuk melihat Malaysia yang lebih baik di mata dunia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Nadia, Cik Erina dan Puan Anatul. Selamat maju jaya saya ucapkan dan pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari masyarakat digital. Itu sahaja masa yang kita ada. Saya Zudiana Izlin binti Zulhelmi dari Agenda CTU. Assalamualaikum dan jumpa lagi.